Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi tahun ni, tahun 2021, ya, kamu semua dah mula melangkah ke tingkatan 5. Ya, jadi tahun ni tahun yang akan mengambil SPM. Okay, jadi saya tak nak buang masa. Okay, untuk bab 1 tingkatan 5 ni, ya, tajuknya lah tajuk ubahan. Okay. So, tajuk ubahan ni sebenarnya merangkumi ada 3 jenis ubahan. Itu kita ada ubahan langsung, okay, ubahan langsung, ubahan songsang dan juga ubahan gabungan. Okay. Jadi untuk bahagian yang pertama, ya, kita akan belajar berkaitan dengan ubahan langsung. Okay, jadi saya harap para pelajar dah pun membuat sedikit ulang kaji ataupun sedikit bacaan berkaitan dengan tajuk ubahan ni. Okey. So apa yang akan anda pelajari dalam tajuk ataupun subtopik ubahan langsung ini? Okey, yang pertama, anda akan mengenal pasti kuantiti yang berhubung kait antara satu sama lain. Okey. Yang kedua, menentukan hubungan dua pemboleh ubah. Yang ketiga, mencari persamaan ubahan dan pemalas suatu ubahan. Yang keempat, menggunakan konsep ubahan untuk menyelesaikan ubahan langsung. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ya, apa yang dikatakan dengan ubahan ni. Okey. Dalam kehidupan seharian, kita sering berdepan dengan situasi yang melibatkan hubungan perubahan kuantiti. Contoh yang paling mudah adalah jarak perjalanan dengan tambang. Jumlah faedah yang diperoleh mengikut tempoh dengan kadar faedah tertentu dan lain-lain. Okay, tengok contoh yang pertama. Okay, situasinya adalah luas dinding dan jumlah cat yang digunakan. Okay, so luas suatu kawasan dinding, ya, meningkat apabila bilangan cat yang digunakan juga meningkat. Okey, kemudian yang kedua, masa semakan guru untuk kertas soalan mengikut bilangan pelajar. Semakin tinggi bilangan pelajar, semakin meningkat bilangan pelajar, maka masa untuk semakan juga semakin meningkat. Jadi dia punya perubahan tu sama-sama. Bila satu meningkat, lagi satu pun juga akan meningkat. Okey, itu maknanya berkadar langsung. So ubahan langsung lah. Okey, so ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah X dan Y dengan keadaan apabila suatu pemboleh ubah Y meningkat, maka pemboleh ubah X akan meningkat. Ataupun jika satu pemboleh ubah Y itu menurun, maka pemboleh ubah X juga akan menurun. Okey. Right. So, macam mana untuk kita menentukan suatu ubahan langsung? Kita tengok keadaan di sini, ya, antara jarak, ya, Y kilometer dengan masa yang diwakili oleh T, ya, dalam minit. Okey. So jarak menunjukkan jadual menunjukkan jarak yang dilalui oleh sebuah kereta dalam tempoh 12 minit. So kalau kita perhatikan kat sini, ya, dalam tempoh 3 minit, 12 km jaraknya. Dalam tempoh 6 minit, 24 km. Tempoh 9 minit, perjalanannya 36 km. Dalam tempoh 12 minit, perjalanannya 48 km. So, kita nak tentukan sama ada pemboleh Y ini berubah secara langsung dengan T ataupun tidak. So, bagaimana bila kita nak tentukan keadaan ini, ya, adakah Y berubah secara langsung dengan T ataupun tidak? Kaedahnya ialah kita bahagikan Y dengan T. Okay. So, Y di sini adalah 12. So, 12 dibahagikan dengan 3. So, kita dapat 4. Okay, kita perhatikan keadaan yang kedua. Okay, Y-nya adalah 24. 24 bahagi dengan 6. So, kita dapat 4. Okey, kemudian yang ketiga, 36 km bahagi dengan 9. So, kita dapat 4. Dan yang terakhir, 48 km bahagi dengan 12. Jawapannya juga bersamaan dengan 4. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ya, kita mendapat nilai yang sama.
Kan? Okay. So, bila nilai ini sama, ya, maka kita katakan bahawa Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Tentukan sama ada setiap Y yang berikut berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Kaedah dia sama macam tadi. Okay, Y di sini adalah 50, X-nya adalah 2. So, 50 bahagi dengan 2, kita dapat 25. Okay, seterusnya 100 bahagi dengan 4, juga kita dapat 25. Okay, 125 kita bahagi dengan 5, so dapat 25. Okay, 200 bahagi dengan 8. Okay, kita juga dapat 25. Okay. Jadi nampak bila tengok kat sini semua sama. Ya, semua sama. So dengan ini kita katakan bahawa Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, ni dah ada sikit ni jawapan dekat sini. Okey, Y bahagi X, so 45 bahagi 3. Jawabnya adalah 15. Okey, yang ini 90 bahagi 6, juga jawabnya 15. Okey, so yang ini 180 bahagi 9, 20. 324 bahagi dengan 12 sebenarnya. 324 bahagi dengan 12. So jawabnya adalah 27. Okey. Ni kat sini nampak tak? Berbeza tak? Kan? Berbeza kan? Sini okey, ni dengan ni sama, tetapi ni tak sama. So bila keadaan ini berlaku, ya, kita katakan bahawa Y tidak berubah secara langsung dengan T. Dia tak sama, dia punya tu tidak berkadaran. Okey. Kita tengok yang seterusnya, satu lagi contoh. Okey, sama juga konsepnya. Y bahagi X, okey. So Y kat sini 25.5. X di sini adalah 17. Okey, kita bahagikan, so kita dapat 1/5. Okey, yang ini Y-nya 21. Okey, kita bahagikan dengan 14, so jawapannya adalah 1/5. Okey, yang ini 16.5, kita bahagi dengan 11, jawapannya juga 1.5. Sini 12, kita bahagi dengan 8. Okey, kita bahagi dengan 8, jawapannya juga adalah 1/5. Jadi kalau perhatikan di sini, nilainya semua sama berkadaran dekat situ. So maka Y berubah secara langsung dengan T. Bukan dengan T, dengan X lah, kita pakai X kat sini kan. Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Alright. Okay. Jadi jelas dekat situ. Okay, yang pertama bagaimana nak